Apabila penerangan itu berlaku sehingga sampai tahap penyaksian. Kalau akal sudah sedar, terang jelas nyata, akal itu akan bawa pada mata. Sebab itu ilmu jadi mata. Ilmu ini, orang ada ilmu, orang yang ada mata. Apa tujuan mata untuk dengar? Untuk lihat. Sebab itu orang ada ilmu, orang ada pandangan. Orang ada ilmu ini orang yang ada pandangan. Pandangannya tembus. Basiratun nafizatun. Pandangan yang tembus. Pandangan yang tembus itu maknanya pandangan yang sampai kepada usul asal. Itu tembuslah. Pandangan apabila dia pandang benda yang zahir yang nampak ini, tercerna yang tak nampak, usul asal yang mencipta itu. Itu tembuslah. Itu yang pertama dan utama kalau kita nak menundukkan nafsu. Sebab nafsu ini, dia akan jadi jinak, dia akan jadi mudah apabila kita lazimkan mulazamah dan istiqamah dengan hadir, ingat, tumpu. Bagaimana kita nak tundukkan nafsu? Lazimkan, istiqamahkan dengan hadir, ingat, tumpu. Hadir, ingat, tumpu pada apa? Hadir, ingat, tumpu pada apa? Pada yang nampak? Ya, pada yang nampak. Tapi pada yang nampak semata-mata untuk yang nampak? Atau nampak yang memantulkan, yang menciptakan yang nampak itu? Dah tahu. Tapi berapa jam kita boleh buat macam itu? Itu orang yang macam mana kita nak jadi, orang yang macam mana kita tak nak jadi, yang dah jadi. Tumpu itu sifat. Sifat di antara sifat-sifat manusia itu. Ghaflah, lupa lalai itu sifat di antara sifat-sifat manusia itu. Tujuan daripada ilmu yang kita baca, faham, ingat ini, nak dapat sifat hadir, ingat, tumpu. Dan nak basmikan sifat ghaflah, lupa lalai. Apa makna ghaflah, lupa lalai? Apa maknanya? Kita lihat benda yang nampak ini, kita tengok, kita bergerak, tak ingat yang menggerakkan kita. Tak ingat. Itu ghaflah. Lihat yang nampak, tidak berhubung dengan yang tidak nampak, itu ghaib itu. Itu ghaflah. Zikir, apa makna zikir? Zikir itu lihat yang nampak ini, terus berhubung dengan yang tak nampak. Itu zikir. Zikir ini sebutan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu sebutan zikir. Sebutan zikir yang mercik keluar daripada hati yang sedar. Hati yang sedar, hal yang sedar itu yang terbit daripada ilmu yang menyebabkan hati itu sedar. Ilmu yang sedar, ilmu yang menyebabkan hati sedar itu terbit daripada fikir yang dipikirkan itu. Jadi fikir menghasilkan ilmu, ilmu menghasilkan hal, hal menghasilkan perbuatan. Fikir, rasa, semua itu kan dia berhubung antara fikir dan zikir, ilmu dan zikir. Dia tidak boleh bercerai. Jangan kita ingat, oh itu pikirlah, itu pikirlah. Saya orang zikirlah. Fikir mesti sampai pada zikir. Zikir mesti sampai pada fikir. Mesti digabungkan. Tapi kebanyakan kita ini, kalau zikir, zikir saja. Fikir tak boleh. Kalau fikir pula, fikir. Zikir pula mati. Macam orang baru nak basikal, suruh dia kayuh. Kayuh saya, steering pun tak pegang dah. Melelong pula. Jatuh. Kalau kita jaga steering ya, kaki pula tak kayuh, keras. Ini orang baru, lesson L. Antara fikir, zikir, zikir, fikir ini. Tujuan ilmu yang kita baca paham ingat ini, nak menggabungkan di antara fikir dan zikir, zikir dan fikir itu. Antara akal dan nakal, nakal dan akal itu bila bergabung keduanya itu, maka disitulah akan bangkit kecemerlangan insan daripada amarah
akan kurang. Dia naik kepada lawamah, naik kepada mulhimah, naik kepada mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. 7 peringkat nafsu itu. Soalan si adik tadi, bagaimana kita nak tundukkan nafsu yang rendah itu? Kita jawab dengan dia. Pertama dan utama untuk menundukkan nafsu yang rendah itu, terang jelas nyata itu, yakni ilmu. Ilmu akar tunjang bagi ilmu itu niat, qasad, kehendak, kemahuan. Sebab itu setiap diri kita ini mesti terang jelas apa yang kita nak, apa yang kita nak jadi. Oh, tuntut ilmu. Ilmu tu nak jadi apa dengan ilmu itu? Mesti terang, mesti jelas. Sebab itu penerangan ilmu yang pertama yang kita ceburkan dalam bidang ilmu itu ilmu at-tauhid. Sebab dalam ilmu at-tauhid itu, ilmu itu menjadikan terang jelas nyata, membetuli kehendak kita, sehingga kehendak yang kuat berkobar-kobar kepada ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku. Ilah, la ilah itu. Orang yang memahami ilmu hakikat tauhid akan timbul hakikat doa itu. Ilahi anta maksudi, engkaulah maksudku. Engkaulah. Adapun yang lain daripada engkau ini, masiwallah itu jalan kepada engkau Allah. Kalau masiwallah ini jalan kepada Allah, ada jalan untuk ghaflah lupa lalai atau tidak? Tak ada lagi. Sebab itu orang yang memahami akan hakikat akidah tauhid itu, pertama dan utama akan timbul di hati sanubarinya, ilahi anta maksudi, engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku, engkaulah kemahanku, engkaulah qasadku, engkaulah segala-galanya. Yang lain daripada engkau itu jalan kepada engkau Allah. Itu yang pertama ya, terang jelas nyata. Nak menundukkan nafsu yang mana? Ammarah, yang sangat-sangat menyuruh. Menyuruh apa? Bisu. Jangan menyuruh pada khair pula. Ya, kalau menyuruh pada khair, itu tak mau itu kita hendak nafsu itu. Ya. Jadi mesti terang jelas nyata. Ilahi anta maksudi. Itu barisan yang pertama. Yang kedua, waridhaka matlubi. Waridhaka matlubi ini ada kaitan dengan Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maksudi ini ada kaitan dengan la ilaha illallah. Ini dua sayap. Kalau la ilaha illallah sahaja, Muhammadur Rasulullah tak ada, macam burung satu sayap. Apa jadi? Kalau burung kalau cuba nak terbang dengan satu sayap, apa jadi? Salah. Hah? Engkau tak buat eksperimen lagi lah. Engkau jawab merapu, mereka-reka. Burung kalau sifatnya kan burung nak terbang. Kalau kita ikat satu sayapnya, coba tengok apa dia buat. Dia cuba nak terbang, apa jadi? Dia akan berpusing. Dia akan berpusing. Begitu kalau kita ikat sebelah sayap lagi, dia berpusing sebelah pula.